lepas tu tak gamak lah nak panggil dia ustaz. Seorang pakcik je lah saya boleh kata kan. Lepas tu dia kata bukan takat tu. Sebab izin Allah lah. Saya ni tak ada zuriat ni, tak ada anak ni. Dia kata kalau ikat tu kat lengan, lepas tu berhubung suami isteri, boleh dapat anak. Kalau saya pun nak try ni, jadi lagu mana kan. Saya pun belajar, saya tak try lah. Kalau orang lain, nama-nama mereka ni dah tidur 390 tahun. Mesti bagusnya kan, nama mereka ni mesti kalau tuan-tuan pergi, saya tak jumpa kat Malaysia, tapi saya jumpa dekat Brunei. Kat Brunei, nama-nama Ashabul Kahfi dengan nama kecil ni, nama kucing pula. Kambing pula. Anjing. Nama anjing ni dia macam apa, stainless steel tu kan, yang besi tu kan, ditulis kat nama tu. Tu macam diukir lah, dibuat rantai untuk pakai macam hasiman. Ada yang tu. Rasa-rasa dekat Malaysia pun ada, tak jumpa lah. Dan Allah tak cerita apa secara detail. Allah tak cerita macam mana mereka ni berpakat, perancangan mereka ni nak keluar pukul berapa. Kalau dalam Israeliat cerita. Siapa pernah tengok filem Ashabul Kahfi? Iran lah. Saya pernah tengok. Best cerita tu. Memang dramatik. 11 episod tu. Dia buat drama 11 episod. Memang dengan kostum dia, dengan dia punya prop tu memang best. Macam mana mereka ni merancang nak keluar. Mereka pergi rumah siapa dulu. Yang ketujuh tu, penggembala anjing tu, yang bawa anjing tu sebab dia gembala kambing, dia ada anjing. Yang ketujuh tu macam mana? Mulai benam. Jadi tujuh tu sebab dia pergi bunyi kat rumah penggembala kambing ni dulu. Jadi dia ni yang bawa mereka pergi cari gua tu, sebab mereka tak tahu gua mana nak pergi. Yang tu semua Allah tak cerita pun dalam Al-Quran. Untuk didetailkan. Itulah tak disebut pun kat anjing tu, nama anjing tu macam mana, anjing tu buat apa. Anjing tu anjing yang digunakan untuk gembala lembu. Dan tak disebutkan juga seorang kan, bila daripada bangun daripada tidur 7 orang. Siapa yang seorang yang pergi ke Madinah, yang pergi ke bandar untuk beli makanan? Tak disebut kat siapa. Tak disebut pun siapa. Dan tak disebutkan juga berapa duit yang dia bawa. Dan apa yang berlaku, apa peristiwa yang berlaku kat bandar tu, tak disebutkan. Dan tak diceritakan macam mana orang-orang bandar, penduduk bandar pada waktu yang dia dah bangun tu, dia pergi beli makanan tu, boleh jejak dia dan boleh sampai dekat kuah tu. Tak diceritakan. Dan tak diceritakan juga apa yang akan berlaku masa akan datang kepada Ashabul Kahfi. Sebab dalam riwayat Israeliat mengatakan Ashabul Kahfi masa akan datang, dia akan dihidupkan bersama-sama setelah dihidupkan balik. Ashabul Kahfi ni akan dihidupkan kembali setelah turunnya Nabi Isa. Jadi akan bersama-sama menolong Nabi Isa nanti. Tak disebutkan pun itu. Itulah beberapa perkara yang kita mungkin rasa penting, tapi Allah tak sebut langsung. Pendetilan. Takkan Allah tak tahu nama mereka, tapi kenapa Allah tak cerita? Sebab tujuan Allah cerita kisah Ashabul Kahfi ni bukan tu. Bukanlah abang boleh datang mereka sejarah, mereka cerita mereka tak. Dia apa cerita dia ni yang kita nak ambil. Saya tak ada malam ni Okey. Beberapa poin penting lagi yang sebagai mukadimah malam ni mukadimah Ashabul Kahfi. Perselisihan di kalangan ulama tafsir, berapakah bilangan Ashabul Kahfi? Berapakah bilangan Ashabul Kahfi? Ada pandangan yang mengatakan bilangan mereka ni
tak mungkin diketahui. Tak mungkin diketahui bilangan Ashabul Kahfi ni, tak mungkin diketahui sebab Al-Quran tak sebut berapa bilangan. Dan disebut pula di situ qul rabbi a'lamu bi'iddatihim. Maksudnya sebenarnya Allah saja yang tahu bilangan mereka. Dan ada pandangan yang mengatakan bilangan Ashabul Kahfi ni 7. Bilangan Ashabul Kahfi ni 7. Dan pandangan yang lebih kuat adalah pandangan yang kedua ni 7. Kenapa kita kata 7 ni? Pertama sekali kita tengok ayat tu sendiri ya. Ayat dekat ayat nombor berapa tu? Saya quluna salasatu rabi'uhum. Ayat nombor berapa? 22. Saya quluna salasatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Mereka akan berkata bilangan itu 3 orang, yang keempat anjing. Dan ada yang akan kata bilangan daripada 5 dan yang ke-6 tu anjing, secara mengandaikan. Maksudnya Allah menafikan pandangannya, kata 3 dan 4. 3, 4 anjing dan 4 ke 5 anjing. Allah menafikan. Tapi bila wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, pandangan ni Allah tak kata pun rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib. Yang seterusnya, yang ni kita akan cerita kemudian sebab dia complicated sikit, dia panjang sikit. Dia panggil waw as-samaniyah. Waw as-samaniyah. Waw as-samaniyah sebab Allah sebut wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Wa thaminuhum waw, lepas tu samaniyah kalbuhum. Nanti kita akan cerita tentang ni. Kenapa apa ni berlaku perselisihan ni? Tentang itulah ayat tadi. Selepas tu ditutup dengan qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Pandangan yang mengatakan bahawa memang 7 yang ke-8 tu anjing. Sebab Allah kata, bukan Allah kata aku saja yang tahu, Allah saja yang tahu. Allah kata ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahui kecuali sedikit. Maksudnya ada juga yang tahu. Maksudnya bukanlah Allah kata Allah saja yang tahu. Jadi maksudnya Allah tak menafikan. Allah tak menafikan bahawa tak ada siapa pun tahu bilangannya. Kalau Allah nafikan, okey, kita boleh terima bahawa tak ada siapa pun tahu bilangan ni berapa. Tapi Allah sebut, pertamanya Allah sebut pandangan yang 2 yang sebelum tu, dan Allah kata itu pandangan yang hanya andaian, rajman bil ghaib. Tapi pandangan yang seterusnya iaitu 7 yang ke-8 anjing, Allah tak kata pun rajman bil ghaib. Dan Allah meletakkan bahawa ada sebilangan kecil yang tahu bilangan ni. Maksudnya lebih cenderung pada pandangan yang kedua. Dan khilaf juga di kalangan ulama tafsir, berapa lama mereka duduk dalam gua? Berapa lama mereka duduk dalam gua? Tadi saya sebut tadi 309 tahun. Sebab ada pandangan yang mengatakan bahawa Allah tak sebut pun berapa tahun. Allah tak sebut pun berapa tahun. Yang sebut kata 309 tahun tu bukan Allah yang sebut. Yang kata 309 tahun tu adalah seorang. Seorang, maksudnya dia disambung saya quluna salatun, saya qulu, dia kira disambung daripada ayat yang mereka mengatakan bahawa, maksudnya yang teka-teka berapa bilangan yang mengikut, yang terlibat dalam Ashabul Kahfi ni, termasuklah dengan berapa tempoh mereka duduk, iaitu 309 tahun tu. Maksudnya itu bukan kata-kata Allah.
Itu kata-kata pandangan yang mengatakan mereka ni 309 tahun. Tapi pandangan yang lebih kuat adalah 309 tahun berdasarkan pandangan Ibnu Katsir. Sebab Allah sendiri yang kata, Allah sendiri yang kata, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Tak mungkin nak sebut 309 tahun tu, nak sebut nombor yang macam tu secara, kalau orang yang reka dia boleh buat nombor apa 300 tahun ke apa tahun. Ni 309 tahun. Tak mungkin orang yang kata. Mestilah Allah yang kata. Tak mungkin. Jadi Ibnu Katsir lebih cenderung pada, sebab dia kata di sini Allahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardh. Allah yang lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal di dalam gua tu. Jadi kalau kata ada pihak lain yang tahu, menafikanlah kata-kata Allah yang lebih tahu berapa lama mereka tinggal di dalam gua tu. Jadi pandangan Ibnu Katsir bahawa 309 tahun itu lebih kuat, dan bilangan mereka adalah 7 orang dan yang ke-8 yang anjing. Dan cerita ni dibahagi kepada 2 bahagian. Kalau tengok Ashabul Kahfi ni, daripada ayat 9 sampai ayat apa? Sampai ayat 26. Dia terbahagi kepada 2 bahagian. Bahagian pertama ayat 9 sampai ayat 12. Ayat 9 sampai ayat 12. Dan bahagian yang kedua ayat 13 sampai ayat 26. Ayat 9 sampai ayat 12 ni Allah ceritakan secara umum. Allah buat macam sinopsis. Allah buat macam sinopsis. Mungkin ini respon awal Rasulullah SAW terhadap soalan Quraisy. Soalan Quraisy itu tadi ya. Kalau Allah kata am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Ada bertanya soalan, apakah benda ajaib yang berlaku kan? Id awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbayn ahsa bima labithu amada. Secara umum ya, Allah tak cerita apa secara detail. Apa yang Allah, poin yang Allah nak bagi dalam 4 ayat ni. Pertamanya, mereka ni Allah nak perkenalkan siapa dia. Kan soalan tadi tu tanya, soalan Quraisy tu, siapakah pemuda yang dah dari awal tu, zaman dulu. Saya pun tak berapa faham soalan ni. Jadi Allah nak abang kata mereka adalah Ashabul Kahfi dan anjing. Dan Allah nak kata mereka ni di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan Allah nak beritahu bahawa mereka ni pemuda, fityah. Dan Allah nak beritahu mereka ni pergi ke gua. Dan Allah nak beritahu mereka ni minta pertolongan kepada Allah semasa di gua, dan minta rahmat dan minta petunjuk dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah beritahu bahawa Allah menutup telinga mereka di dalam gua sehingga mereka ni tidur. Dan mereka tidur di dalam gua tu banyak tahun, sinina adada. Dan kemudian Allah bangkitkan mereka daripada tidur yang panjang tu. Dan bila dah bangun, mereka masing-masing berbeza pandangan berapa lama daripada tidur. Itu yang Allah cerita secara umum. Maksudnya dengan ayat 9 sampai ayat 11, ayat 12, 9 sampai 12 ni dah menjawab persoalan Yahudi, Quraisy. Tapi kenapa Allah sambung lagi? Allah bukan sekadar nak jawab soalan yang ditanya oleh
Quraisy.